Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Azizah binti Ni Aziz. Nombor metrik D202211038111. Saya akan membentangkan penulisan ilmiah yang bertajuk Masalah Kecelaruan Tingkah Laku iaitu Ponteng Sekolah. Nama pensyarah saya ialah Dr. Muhammad Ihsan bin Rukman. Ini adalah perkara yang perlu ada dalam penulisan ilmiah ini. Dan ini adalah gambaran jurnal penulisan ilmiah yang saya pilih. Ini adalah maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ini. Ponteng sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin ketara. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pelajar terlibat dengan gejala ponteng sekolah ini, iaitu punca daripada guru, sikap pelajar, rakan sebaya dan juga ibu bapa, di mana mereka banyak mempengaruhi pelajar-pelajar terlibat dengan gejala ponteng ini. Selain itu, faktor persekitaran sekolah, pengurusan sekolah dan prasarana sekolah juga boleh menyebabkan pelajar-pelajar terlibat dengan gejala ponteng sekolah ini. Guru-guru berpendapat bahawa faktor sikap pelajar yang malas merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar terlibat dengan gejala ponteng sekolah ini. Mereka juga menyarankan agar mengadakan sesi kaunseling, tim motivasi dan mengadakan program ponteng sikap sebagai cara untuk mengatasi masalah ini. Ponteng sekolah merupakan satu masalah yang telah diperdebatkan sejak tahun 70-an lagi. Masalah ponteng ini dihadapi oleh semua sektor pengajian tidak kira di peringkat rendah, menengah maupun di peringkat IPT. Masalah ponteng merupakan masalah yang sering melanda pelajar di berbagai peringkat bermula dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat yang paling tinggi iaitu institusi pengajian tinggi. Menurut Teng Liang Xiang 2007, masalah ponteng selalunya terjadi pada golongan yang tidak berupaya mengubah suai diri mereka dalam iklim persekolahan. Mereka merasakan sekolah adalah tempat yang tidak menarik kerana daya tarikan di luar seperti permainan video, komputer, karaoke dan pasal lain lebih menarik. Hal ini akan berlarut hingga menyebabkan kepada berhenti sekolah dan mungkin menjadikan delinkuent, juvenil atau menjadi orang yang kurang berpendidikan dalam masyarakat. Objektif kajian dalam kajian ini ialah mengenal pasti apakah punca-punca yang menyebabkan pelajar mengambil tindakan untuk tidak hadir ke sekolah atau dipanggil ponteng. Objektif kedua, mengenal pasti kegerapan pelajar yang terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui dengan lebih terperinci cara-cara untuk mengatasi gejala ponteng sekolah yang semakin berleluasa di kalangan pelajar sekolah. Yang terakhir, untuk mendedahkan kesan akibat yang akan diterima daripada gejala ponteng sekolah ini. Teori yang digunakan dalam jurnal ini ialah teori ekologi yang diperkenalkan oleh Yuri Baumbrenner. Teori perkembangan ekologi adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Teori ekologi ini menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Dalam konteks ini, interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini, sama ada kita menyadarinya atau tidak, kanak-kanak yang merupakan individu yang berada di ruang lingkup mikro boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Baumbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada 5 sistem, iaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem dan kronosistem. Persoalan terhadap salah laku ponteng ini telah banyak diperkatakan oleh pelbagai golongan sama ada ibu bapa pelajar sendiri, anggota masyarakat, ahli akademik dan sebagainya. Hasil kajian ini dapat mendedahkan kepada pihak sekolah tentang punca masalah ponteng di kalangan pelajar. Selain itu, dapatan kajian dalam jurnal ini penting sebagai pedoman atau panduan kepada pihak sekolah, ibu bapa dan guru-guru kaunselor sekolah agar memahami dan mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan ponteng di kalangan pelajar ini terjadi. Pihak-pihak yang terbabit juga dapat mencari alternatif lain di samping memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ponteng ini. Rumusan yang dibuat oleh pekaji dalam jurnal ini ialah maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sasiah anak-anak. Ibu bapa haruslah membimbing, memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Malah, fungsi PIBG yang ditubuhkan di setiap sekolah adalah untuk memastikan segala perkara yang berkaitan tentang pelajar-pelajar dapat dikenal pasti dan meningkatkan lagi prestasi tentang kehadiran pelajaran murid dan prestasi guru serta sekolah juga akan ditingkatkan kerana ia mempunyai hubungan antara satu sama lain seperti teori ekologi iaitu mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka.